أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا من يعافى نستقيم وهداية نصنع ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا لمن نعرف بها وعملك ونعرف والهم الملائكة من قرابنا وحسنا وافتح بنا وعدك وعلمنا صلاتك رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قال الشيخ المسكن تعالى نفعنا بدارنا sekarang dan bersabda ia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memenuhkan matanya daripada yang haram, memenuh oleh Allah Ta'ala akan matanya daripada bara api Jahannam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memenuhkan matanya daripada yang haram, barang siapa mengisikan matanya daripada perkara yang haram, dengan maknanya siapa-siapa saja yang banyak tengok kepada benda haram, yang mana setengah daripadanya ialah memandang kepada perempuan yang ajnabiyah. Itu maksud kata memenuhkan matanya daripada haram, memandang kepada benda yang haram, dipandang, ditengok. Memenuh tu maksudnya banyaklah. Maka balasan dianya memenuh oleh Allah Ta'ala akan matanya daripada api Jahannam. Allah Ta'ala mengisikan bara api neraka Jahannam masuk ke dalam mata dia. Dan barang siapa berzina ia dengan satu perempuan yang haram, dibangun akan dia oleh Allah daripada kuburnya hal keadaannya dahaga, lagi menangis, lagi duka cita, hitam mukanya. Dan barang siapa, ini hadis yang sama, sebuah hadis, daripada barang siapa memenuhkan matanya daripada yang haram, memenuh oleh Allah Ta'ala daripada matanya daripada bara api Jahannam. Sambungan hadis, dan barang siapa berzina ia barang siapa saja berzina, berzina tu dengan satu perempuan yang haram, dengan perempuan yang haram dia, haram dengan dia dengan maknanya dengan perempuan yang bukan isteri dia, dan bukan hambanya, bukan gundik dia, dibangun akan dia, dibangkit pada hari kiamat. Dibangunkan, yakni dibangkitkan akan dia, akan barang siapa oleh Allah Ta'ala daripada kuburnya. Ketika dia dibangkit daripada kubur, hal keadaannya dahaga. Allah Ta'ala bagi rasa dahaga kepada dia. Lagi menangis, dalam keadaan menangis. Dia dahaga, dalam keadaan dahaga lagi pulanya menangis. Lagi duka cita, dalam keadaan duka cita. Lagi pulanya hitam mukanya, muka dia tu jadi hitam. Lagi kelam ia, yang gelap. Lagi hitam ia, maknanya dia dalam gelap. Tidak duduk dalam cerah, bahkan duduk dalam gelap. Lagi kelam ia, mana dia tu dalam gelap, bukan duduk dalam cerah.
pada lehernya rantai daripada api. Pada lehernya, pada leher dia, ada kat leher dia. Pada lehernya, ini ada kat leher dia tu rantai daripada api. Api itu dijadikan rantai. Dan baju sarabil atas tubuhnya. Maknanya dia pakai baju sarabil daripada minyak tanah, minyak tar. Bahasa Arab katanya qatran, yang kita belajar dalam bab air itu kata tar. Dan baju sarabil. Dia baju sarabil tu ada dua makna. Ada setengah dipakai baju besi. Baju besi seperti tentera pada zaman dulu. Ada juga baju sarabil tu makna baju komis, baju panjang. Dan baju sarabil, baju besi artinya baju panjang atas tubuhnya, ada kat badan dia. Baju itu daripada minyak tanah, dibuat daripada minyak tanah. Jadi pakaian dia lah, pakaian dia tu ialah pakaian baju yang dibuat daripada minyak tanah. Jadi minyak tanah itulah baju dia. Dan tiada bertuturkan dia oleh Allah Ta'ala. Tuhan Allah Ta'ala tidak bertutur dengan dia, ini tidak bertutur dengan baik. Tidak bertutur, jadi tidak bertutur, tidak berkata, tidak bercakap Allah Ta'ala sama dia. Jadi bertutur kata dengan kataan yang baik. Tak menafilah katanya kalau bertutur, kalau bercakap dengan cakapan yang garam, itu adalah cakapan yang baik, lemah lembut. Tanya apa khabar kau sekarang, tak ada lah begitunya. Kalau ada pun cakapan yang garam tu ada. Dan tiada disucikan dia, dan tiada disucikan, yakni daripada dosanya. Dan tiada disucikan dia, yakni tiada disucikan dia daripada dosanya. Allah Ta'ala tak menyucikan dia daripada dosa, maknanya Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosanya. Dan baginya azab yang amat pedih. Bagi dia azab yang amat pedih. Dia tu akan diazab pada akhirat esok sebagai azab yang kuat, yang sangat memedihkan. Itu sebuah hadis. Dan sebeda ia, ya Nabi SAW, sebuah hadis yang lain pula. Barang siapa berzina ia dengan satu perempuan yang berlaki. Barang siapa berzina ia dengan perempuan yang berlaki, ini perempuan yang ada suami. Perempuan yang berlaki maknanya perempuan yang ada suami. Maknanya berzina dengan isteri orang lah. Dia berzina dengan isteri orang. Itu mana katanya, dan barang siapa berzina ia dengan satu perempuan yang berlaki, mana dia berzina dengan isteri orang. Nascaya adalah ia atasnya nascaya adalah atasnya, yakni perempuan itu, nascaya adalah atasnya, yakni perempuan itu, dan atasnya di dalam kubur itu azab setengah umat ini.
Jangan tengok yang bahasa Arab punya. Man zana bimratin mutazawwijatin kana 'alaiha wa 'alaihi 'adzabun nisfi ummah. Ya betul. Sekali lagi. Dan barang siapa berzina ia dengan satu perempuan yang berlaki, maknanya dia berzina dengan isteri orang, nasjaya adalah atasnya. Nasjaya adalah atasnya. Atas siapa? Yakni perempuan itu. Perempuan yang jadi isteri orang. Dan atasnya, yakni atas barang siapa? Atas lelaki tadi. Di dalam kubur itu. Pada masa kedua-dua di dalam kubur, adalah atasnya azab setengah umat. Ini. Azab dia tu separuh daripada semua ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya nasjaya ada atasnya, ini kena di atas dia nya, di atas perempuan yang berzina yang padahal dia tu jadi isteri orang, dan di atas lelaki yang berzina, maknanya kena azab. Dia azab akan tiap-tiap daripada dua orang itulah, dua orang lelaki dan perempuan itu, perempuan yang dah ada suami tadi dan orang lelaki itu ada kena azab di dalam kubur. Azab dia tu berat tak berat, kira katanya separuh bagi azab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi azab orang-orang yang lain lagi. Contohnya kalau umat Nabi Muhammad yang lain lagi tu kena berat setara ni, maka dia tu separuh. Dengan maknanya jadi kesalahan orang ramai azab bagi orang ramai itu separuh azab orang ramai jatuh di atas dia, kena kat dia. Dengan maknanya beratlah azab dia tu. Sebab kita katanya orang ramai itu, orang ni azab dia sedikit, orang ni sedikit, orang sedikit. Maka campur-campurnya jadi banyak. Maka separuh daripada yang banyak tu kena di atas lelaki dan perempuan ini. Jadi maknanya azab dia tu nak bayangkan rupa, nak bayangkan kuat azab, bersangatan azab di atas lelaki dan perempuan yang berzina itu. Azab dia tu kalau kumpul dosa-dosa umat ini, maka dosa-dosa umat ini tu kalau orang tu, kalau kita kira seorang-seorang tu dia tak begitu kuat sangat, tak boleh lawan dengan kita kumpulkan semuanya. Maka jadi azab yang kena di atas semua, yang ditipu, azab yang berat yang kena di atas yang lain tu, maknanya dia ni separuh. Separuh gini maknanya bukan maknanya ringan. Kalau kesalahan yang lain daripada berzina, maka kena azab tu sekadar dosa dia saja. Sekadar dosa berat ringan tu sekadar dosa yang ada kat diri dia saja. Tetapi kalau dosa berzina tu maknanya azab dia tu akan berganda-berganda. Sekiranya kalau azab yang dikumpulkan daripada orang itu, orang ini, daripada segala umat Nabi Muhammad,
maka jadi beratlah. Jadi maksudnya azab yang ada pada yang lain ke semua tu. Bukan katanya separuh azab yang lain kena kat dia, bukan kata azab yang kena kat orang lain ringan daripada yang lain mari kena kat dia tu, atas dia tu, bukan maksudnya begitu. Bahkan kita kata kalau nak banding dengan duit tu maknanya dia kena bayar, kalau kira dengan duit tu dia kena bayar banyak mana separuh hutang umat ini. Seolah katanya kalau orang seluruh dunia ini, semuanya orang seluruh dunia ini dia lekat hutangnya 100,000. Tapi kalau tilik pada seorang tu tak sampailah 100,000 tu. Tapi kumpulnya semuanya orang di atas dunia ni contohnya dia lekat hutangnya, ada terlekat hutangnya 100,000. Maka separuh tu maknanya 500,000, 50,000 tu maknanya orang ni yang lekat hutang 50,000. Maksudnya begitu. Jadi kalau orang ramai itu kalau nak banding orang dalam negeri kita atau kalau tak luas sangat, kalau orang dalam kampung kitanya, kalau kita hitungkan, kita kumpulkan, kirakan hutang yang ahli kampung ini lekat hutang semuanya, kita katanya 100,000. 100,000. Maka ada seorang ini katanya hutang dia tu banyak. Hutang dia tu banyak mana? Separuh bagi orang ramai. Separuh. Jadi orang ramai kumpul hutang mereka 100,000. Mana dia ni hutang dia banyak tak banyak? Separuh hutang orang ramai. Mana dia tu lekat hutang 500,000. Kalau semua orang kampung, orang ni 10,000, orang ni 200-300, orang tu 102 lekat hutang kumpul jalan satu kampung, ahli kampung lekat hutang semuanya 100,000. Tapi kita nak bayangkan seorang ini berat banyak hutang dia tu, kita boleh cakap kata hutang dia nya separuh daripada hutang yang ahli kampung. Maknanya kalau orang kampungnya hipung-hipungkan hutang mereka semuanya 100, maknanya dia seorang ni lekat hutang apa dia? 500. Orang lain 1,000 tu bukan atas seorang, tak ramai-ramai. Tapi dia seorang dia nya ialah 500,000. Itu banyak hutang dia. Begitulah. Nak bayangkan apa dia? Azab yang dikenai di atas orang yang berzina daripada lelaki dan perempuan yang jadi isteri orang itu berat. Di sinilah ulama mengatakan bahawasanya perempuan yang tidak mempunyai isteri dengan perempuan yang mempunyai suami, perempuan yang ada suami yang mempunyai suami yang berzina, perempuan yang tidak ada suami yang berzina, maka azab perempuan yang mempunyai suami berzina itu lebih berat berganda daripada perempuan tidak mempunyai suami yang berzina. Sama juga orang lelaki yang mempunyai suami, yang mempunyai isteri, kalau dia berzina, azab dia tu lebih berat daripada orang lelaki yang tidak mempunyai isteri. Itulah. Maka itu azab terhadap mereka, azab yang ditipai di atas mereka ketika kedua-dua di dalam kubur belum dibangkit pada kiamat lagi. Habis itu maka apabila hari kiamat, apabila bangkit daripada kubur lah, maka apabila hari kiamat dibangkitkan pada hari kiamat, menghukum oleh Allah Ta'ala atas lelakinya menghukumkan oleh Allah akan lakinya, yakni suaminya, suami bagi perempuan tadi. Menghukum oleh Allah Ta'ala akan lakinya, yang akan suaminya, daripada segala kebajikannya, kebajikan perempuan. Jadi apabila dibangkitkan pada hari kiamat, segala pahala-pahala yang ada
pahala-pahala yang ada bagi perempuan itu Allah Ta'ala ambil bagi kepada suami dia kesemuanya. Itu mana katanya menghukumkan oleh Allah Ta'ala akan lakinya, yakni suaminya, segala kebajikannya, kebajikan perempuan. Jadi pahala-pahala dia, walaupun dia berzina, dia ada solat juga, dia ada baca Quran juga, dia ada sedekah juga. Maka pahala semua, segala pahala dia, Allah Ta'ala tak bagi kepada dia, Allah Ta'ala tarik bagi kepada suami dia. Yang mana dia buat jatuh maruah kepada suami dia. Suami dia dah malu. Begitu. Dan ditanggungkan dia kan perempuan segala dosanya, dosa laki, dosa suami. Jadi segala dosa suami itu Allah Ta'ala letak ke atas kepala orang perempuan itu. Jadi mana dosa suami dia tanggung. Dosa suami dia tanggung. Pahala dia dibagi kepada suami dia. Itulah maksudnya. Maksud katanya apabila hari kiamat dihukumkan oleh Allah akan lakinya, akan suaminya pada segala kebajikannya, kebajikan perempuan. Jadi kebajikan pahala-pahala yang dia buat pada masa hidup dunia, dia tak boleh ambil guna sebab Allah Ta'ala ambil bagi kepada suami dia. Dan dosa-dosa yang ada kat suami itu Allah Ta'ala bagi ditanggungkan di atas kepala orang perempuan itu tadi. Jadi dosa dia habis sebab dia bagi kepada suami, dosa suami dia tanggung pula. Itu nak menunjuk, nak jadi keberatan sebab dia dah ada suami tetapi sanggup dia berzina dengan orang lain lagi. Dan dihalaukan dia kepada api. Dihalau tu makna dibawakan dia, dihalau, dikejamkan dia, dikejarkan dia sehingga dia tu lari masuk ke dalam api. Dihalau, dikejarkan dia masuk ke dalam api neraka. Kepada api neraka. Itu maknanya dan dihalaukan, dikejarkan dia akan perempuan itu masuk ke dalam api neraka. Jadi memanglah sebab kebajikan dia dah tidak ada, nak masuk syurga tak boleh lah. Sebab dia berzina lagi pulanya pahala kebajikan dia tu dah habis sebab dia ambil bagi kepada suami. Dan jadi dosa diri dia tu sendiri dan lagi pulanya dosa suami pun naik di atas kepala dia juga. Naik di atas diri dia juga. Kalau gitu tak ada jalan nak lepas pada neraka. Lalu tu dia halaukan dia masuk ke dalam api neraka. Itu sebagai apa dia sebelah balik suami itu. Begitulah kebolehan yang Allah Ta'ala hiburkan hati, Allah Ta'ala hiburkan hati suaminya dengan sebab dia ada jatuh maruah sebab dilakukan perkara yang keji oleh isterinya. Tapi perkara yang tersebut tu apabila demikian itu dengan ketiadaan ketahuinya. Apabila ada demikian itu berzina perempuan tu, berzina oleh isteri itu dengan ketiadaan ketahuinya, ketahui suami. Sekiranya isteri dia berzina, dia pada pihak suami tak tahu. Tak tahu. Itulah katanya pahala isteri dibagi kepada suami, dosa suami dibagi kepada isteri. Itu kalau suami tak tahu. Jadi isteri yang berzina, suami tak tahu, suami tak suka rela, begitulah. Maka jikalau diketahui oleh lakinya, oleh suaminya. Jadi suami dia tahu kata isteri dia zina dengan orang, tetapi dia tidak larang pun, dia tak buat, tak tahu. Jadi maknanya dia tak menegah. Tak ada buat tindakan. Bahkan dia lebih lagi, apakah lebih lagi kalau dia suruh pula isteri dia tu berzina dengan yang lain. Maka jikalau diketahui oleh lakinya bahawa seseorang berzina dengan isterinya. Kalau sebelah balik suami dia tahu kata ada seorang lelaki berzina dengan isterinya. Dan diam dia tak kata apa, diam. Dan diam ia suami. Dia tahu katanya isteri dia berzina dengan orang, ada orang berzina dengan isteri dia, tapi dia diam.
Dia diam, dia tak teguh, dia tak larang, dia tak buat apa-apa tindakan, buat tak tahulah dia. Nascaya diharam oleh Allah, ini diteguhkan oleh Allah Ta'ala atasnya akan syurga. Jadi maknanya mana-mana seorang suami yang tahu kata isteri dia berzina, dia tak teguh, dia tak larang, dia tak apa, dia biarkan begitu, maka Allah Ta'ala tak bagi masuk syurga kepada suami itu. Sebab dia jadi rupanya dia rela, dia suka dengan perbuatan isteri dia. Allah Ta'ala tak bagi masuk syurga kepada seorang suami yang mana dia tahu kata isteri dia berzina tapi dia diam saja. Tidak larang, tidak teguh. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala disuratkan di atas pintu syurga, engkau ini haram atas dayus. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi masuk syurga kepada suami itu tadi? Padahal dia tak berzina. Tapi dengan sebab isteri dia berzina, dia tahu, dia tak kata apa, maka Allah Ta'ala tak bagi masuk syurga. Kenapa tak bagi masuk syurga? Sebab Allah Ta'ala ada tulis kat pintu syurga. Sebab Allah Ta'ala ada tulis kat pintu syurga, apabila apa dia tulisan tu? Tengok dia kata kerana bahawa Allah Ta'ala suratkan, tuliskan. Tapi bukan Allah Ta'ala tulislah. Allah Ta'ala suruh malaikat tulis kat pintu syurga. Suratkan atas pintu syurga, engkau, yakni syurga. Engkau ini, engkau tu ialah syurga lah. Kau ni, syurga. Allah Ta'ala tu, kau ini haram yang diteguhkan atas dayus. Jadi orang dayus tak boleh masuk syurga. Sebab ada tulis kat pintu syurga, kata syurga diharam di atas orang yang dayus. Dayus yang mengetahui, ni nak menyatakan maksud bagi dayus. Apa makna dayus? Yang mengetahui ia akan kejahatan atas isterinya. Maknanya seorang suami yang dia tahu akan kejahatan yang berlaku ke atas isterinya. Dia tahu kata isteri dia berzina, tapi biarlah. Dia biar begitulah. Dan diam ia, dan diam ia. Dia tak kata apa, dia tak tolak, dia tak tegur, dia tak kata apa. Dia buat tak tahu begitulah. Maka itu dikatakan orang dayus. Setengah daripada orang dayus tu itulah, maknanya seorang suami apabila dia tahu kata isteri dia berzina, maka dia tak larang, dia tak kata apa, tolak pun tidak, maka itu dikatakan dayus. Dan juga setengah pada dayus tu ialah orang yang suruh isteri dia berzina dengan orang lain supaya nak dapatkan upahan duit. Dia suruh isteri dia berzina dengan yang lain supaya nak dapatkan duit daripada berzina. Itu dikatakan lelaki yang dayus. Maka ada tulis kat pintu syurga, katanya syurga itu diharamkan di atas orang yang dayus. Tiada masuk ia akan syurga selama-lamanya. Tiada masuk ia orang yang dayus itu akan syurga selama-lamanya. Kalau tidak mati, kalau tidak mati dalam iman lah. Kalau tidak mati di atas iman, maka dia tidak masuk syurga selama-lamanya. Jadi maknanya di sini kita jangan faham kata kekal dalam neraka lah. Sebab kalau dia tu orang dayus, kalau dia tu ada iman dalam hati, macam mana pun dia tak kekal dalam neraka. Dia akan keluar juga suatu hari. Tetapi nak bolehkah keluar tu lama masa. Nak boleh keluar daripada syurga tu dengan sebab dia satu hari dia nak kena keluar juga. Kalau ada iman dalam hati, walaupun sikit sekalipun iman itu, walaupun iman itu yang dhaif sekalipun, satu hari dia akan keluar juga daripada neraka. Tetapi nak bolehkah keluar itu lama masa. Maka dengan sebab lama masa tu dikatakan tak masuk daripada masuk neraka, tak keluar-keluar, tak masuk syurga selama-lama. Kita tanggungnya begitu.
Dan satu makna lagi, katanya tak masuk syurga selama-lama, mana tak masuk langsunglah dalam syurga dengan sebab dia hukum kata halal. Yang menghalalkan zina. Maka menghalalkan zina adalah jadi murtad, jadi kafir. Na'udzubillah. Dan bahwasanya segala langit yang 7 itu mengkutuki akan orang yang berzina. Dan segala langit, segala lapisan langit yang 7 mengkutuki marah mereka akan orang yang zina dan dayus. Jadi maknanya mengkutuki itu maknanya langit sentiasa melaknat, minta jauh daripada rahmat. Jadi langit itu minta daripada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jangan bagi rahmat kepada orang yang berzina dan orang yang dayus. Maksudnya begitu. Dan sebeda Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam di Isra. Kita baca begitu ya. Pada malam di Isra dengan daku. Pada malam Isra Mi'raj itulah. Pada malam Isra, sebab Isra tu maknanya dibawa berjalan pada waktu malam. Pada malam di Isra dengan daku, ini pada malam dibawa berjalan akan daku pada waktu malam. Di Isra ke langit. Tetapi ke langit tu dikatakan Mi'raj. Tapi masyhurnya kita panggil Isra ke semuanya. Pada malam Isra dan Mi'raj, ada dibawa Nabi naik ke langit. Kita maklumlah cerita ini. Aku lihatkan beberapa banyak lelaki dan beberapa banyak perempuan. Nabi ceritanya pada malam Isra dan Mi'raj dibawa dia naik ke langit, dia ada tengok kepada beberapa banyak lelaki dan beberapa banyak perempuan. Ramai daripada orang lelaki, ramai daripada orang perempuan. Tapi itu gambaran saja. Gambaran untuk nak bagi contoh kepada Nabi. Memanglah tidak ada siapa lagi yang masuk neraka, yang masuk syurga pada zaman itu. Sama juga dengan zaman sekarang. Dan Nabi naik ke langit. Lepas tu Nabi nampak tu Allah Ta'ala bagi buat rupa gambaran kepada Nabi. Katanya ada berlaku begitu, ada berlaku begini. Jadi ramai daripada orang lelaki, ramai daripada orang perempuan yang dipenjarakan mereka itu bersama-sama. Tak. Salah baca. Yang dipenjarakan mereka itu, kita wakaf di situ. Ramai daripada orang lelaki, ramai daripada orang perempuan yang kena penjara. Yang dipenjarakan mereka itu. Dipenjarakan orang lelaki dan orang perempuan. Ramai. Bersama-sama kala dan ular. Jadi dalam penjara itu ada kala, dalam penjara itu ada ular-ular. Dalam penjara itu ada ular, ada kala. Menyengat mereka itu. Ada. Sekalian kala itu menyengatkan mereka itu. Semua kala-kala yang ada ke dalam penjara itu mensengat akan orang yang di dalam penjara daripada lelaki dan perempuan tadi. Dan sekalian ular itu memagutkan mereka itu. Ular memagut akan mereka itu juga. Jadi kala menyengat, ular memagut. Maka tempat tiap-tiap kucuk yang berlaku antara keduanya dipatutkan dia oleh segala kala dengan segala sengatnya. Maka tempat tiap-tiap kucuk yang berlaku antara keduanya. Jadi tepat maknanya dalam pada kawasan pada anggota pada badan-badan lelaki perempuan itulah yang ada berlaku kucupan pada masa kedua-dua tu berzina.
daripada di badan tempat yang ada berlaku kucup antara lelaki perempuan pada masa kedua tu berzina, dia katanya maka tempat tiap-tiap kucup yang berlaku antara keduanya, lelaki dan perempuan yang berzina, dipatutkan dia oleh segala kala. Yang disengat kat situ. Dipatutkan dia, mana dicocok lah. Sebab kalau dia sengat kat dengan ekor dia kan. Dipatut maknanya dia cocok dengan ekor dia kat belakang tu. Oleh segala kala dengan segala sengatnya, dengan sengat yang ada kat ekor dia. Mana tepat yang kucup di mana, kalau di dahi maka sengat di dahi, ada kucup kat pipi maka dia sengat kat pipi. Dan tiap-tiap sengat daripada sengatnya itu, dan tiap-tiap sengat, yakni tiap-tiap satu kali disengat, dan tiap-tiap sengat, yakni tiap-tiap satu sengat dari satu kali sengat daripada segala sengatnya, daripada beberapa kali sengatnya, penuh berisi dengan bisu. Jadi sengat tu banyak kali sengat lah. Setiap-tiap satu kali sengat tu penuh diisikan dengan bisu. Maka sengat dia yang sengatkan orang yang tadi tu, sengat dia tu penuhkan, diisikan dengan bisu, dengan racun dia. Bisu kala tu lah, racun dia tu. Dituangkan ke dalam daging. Jadi maknanya kat ekor kala tu ada sengat, lepas tu disengat itu dipenuhkan dengan racun, dengan bisu. Maka apabila dia sengat, dia cocok masuk dalam tempat yang berlaku kucup, dia katanya dituangkan dia kan bisu. Dituangkan dia kan bisu kala tadi tu ke dalam daging mereka itu. Ke dalam daging mereka yang disengatkan dia itu, ke dalam daging orang yang kena sengat tu lah. Apabila masuk bisa kat daging dia, mengalir daripada segala faraj mereka itu, ada mengalir, ada keluar daripada segala kemaluan mereka itu, lelaki dan perempuan yang berzina yang ada dikumpulkan dalam penjara tadi, air danur yang jernih, keluar air danur yang jernih kat faraj, kat kemaluan ahli neraka, salah, bukan jernih, mengalir daripada faraj mereka itu air danu, sekat tu menjerit ahli neraka daripada busuknya. Apabila keluar air danu kat kemaluan dia tu, ahli neraka yang lain tu berjerit sebab busuk air danu yang keluar kat faraj mereka itu. Berjerit melaun, dengan sebab tak boleh nak tahan bau busuk danu yang keluar daripada kemaluan mereka. Dan adalah mereka itu digantungkan dengan rambut mereka itu. Dan adalah mereka itu digantungkan dalam neraka, gantungkan leher mereka itu dengan rambut mereka itu. Itu setengah daripada cara azab. Sabda Nabi SAW, itu gambaran yang Nabi nampak ketika Nabi naik ke langit. Maka gambaran yang Nabi nampak tu, Nabi tak tahu lagi tu, belum pada Nabi tanya Jibril tu, ini kelakuan siapa, ini kelakuan siapa yang berlakunya begitu, Nabi tak tahu lagi. Maka Nabi pun tanya Jibril, sabda Nabi SAW, siapa mereka itu, hai Jibril? Jadi orang-orang yang Nabi nampak gambaran berlaku tadi tu, Nabi tak tahu kata siapa. Maka Nabi pun tanya Jibril, siapa mereka itu? Siapa mereka itu ialah beberapa banyak orang perempuan dan orang lelaki yang dipenjara bersama dengan kalaula tadi tu siapa? Sembahnya Jibril. Jawab Jibril, mereka itulah segala mereka yang berzina lelaki dan yang berzina perempuan,
Mereka itulah orang lelaki yang berzina dan orang perempuan yang berzina. Jadi Jibril jawab kepada Nabi itu nak tahu katanya kelakuan orang lelaki yang berzina dan orang perempuan yang berzina. Itu maksud katanya mereka itulah segala mereka yang berzina lelaki, mana orang lelaki yang berzina. Dan yang berzina perempuan, mana orang perempuan yang berzina. Kemudian itu hadis habis zakat tu, maka musannif kita kata na'udzubillahi min dzalika. Minta berlindung oleh kami, minta lepas oleh kami, minta lindung oleh kami dengan Allah min dzalika, daripada demikian itu, daripada azab yang tersebut, daripada berzina yang menyebabkan kena azab seperti yang dicerita tadi. Kita minta jauh daripada Allah Ta'ala, minta jauh kita terlibat dengan itu kesalahan. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Kata ulama, bermula tilik kepada muda belia itu terlebih bersangatan dosa daripada menilik kepada perempuan ajnabiyah. Kita akhir di situ. Kata ulama, bermula tilik kepada muda belia. Kita akhir di situ. Sebab tajuk dia tu panjang pula. Kita akhir kat situ dulu. Wallahu a'lam, alhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين